dikasihi dan dirahmati Allah. Tepat pada pukul 10.30 pagi, saya akan serahkan kepada Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada hari ini. Walaupun mesej asal dihantar, kita akan pengajian kita adalah tajuknya solat sunat rawatib. Tetapi hari ini Ustaz akan memulakan dengan tajuk 10 kelebihan solat fardu dan keutamaan solat subuh dan asar. Hanya minggu depan kita akan mulakan dengan solat sunat rawatib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada Kak Mazidah di atas pendahuluan pembukaan majlis ilmu kita pada pagi ini. Dan kita ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada pihak penganjur kita, Persatuan Wanita Islam Prihatin, di atas usaha yang sangat baik, iaitu menyediakan ruang peluang untuk kita sama-sama menimba ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya selaku pembimbing sebagai salah seorang tenaga pengajar yang telah diberikan tugasan, yang tugasan itu adalah satu amanah yang Allah beri kepada saya. Jadi saya seperti yang kita dimaklumkan, sepatutnya tajuk adalah kelebihan salat sunat rawatib. Namun begitu, pada pandangan saya, kita utamakan terlebih dahulu, kita dahulukan tajuk kelebihan solat fardu, kerana solat fardu ini solat yang kita wajib lakukan dalam tempoh sehari semalam. Jadi kita belajar dulu tentang kelebihan yang Allah janjikan pada solat fardu yang 5 waktu. Kemudian dalam 5 waktu itu pula ada 2 solat yang ada gandaan pahalanya, iaitu pada solat subuh dengan solat asar. Jadi moga-moga tajuk ini dapat memberikan kita banyak manfaat, khususnya di dalam kita menjaga, memelihara solat fardu kita. Kerana apa? Kerana kita perbandingan solat fardu dengan solat wajib, solat fardu dengan solat sunat memang jauh perbezaan. Kalau kita buat 1000 rakaat solat sunat, tidak akan dapat menandingi 2 rakaat solat fardu. Kita buatlah 1000 rakaat solat sunat, tidak akan dapat menandingi 4 rakaat solat fardu. Kenapa punya besarnya solat fardu ni? Namanya pun fardu, benda yang wajib. Jadi dalam kita beramal, kita jangan mengutamakan yang sunat, yang nawafil, tetapi kita mengabaikan yang wajib. Jangan. Dalam agama ni, yang paling utama, jaga dulu solat yang wajib ataupun amal-amal yang wajib dulu.
dah jaga, dah sempurna, maka ikutilah yang berikutnya dengan yang sunat. Okay, jadi kita fokus dulu tentang solat fardu. InsyaAllah seperti dimaklumkan, minggu depan kita akan mulakan dengan perbincangan solat sunat rawatib. Kita akan masuk dalam banyak-banyak solat sunat. Kita akan fokus dulu kepada solat sunat rawatib. Sebab banyak juga soalan yang dikemukakan tentang solat sunat rawatib. Jadi kita pergi kepada 10 kelebihan solat fardu. 10 kelebihan ni bukanlah bermakna hanya ada 10. Mungkin ada banyak lagi. Tetapi untuk pengisian pada pagi ini, saya hanya dapat menyenaraikan 10 sahaja. Sebenarnya ini adalah nota yang lama yang pernah saya gunakan dalam membimbing jemaah-jemaah dalam meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masih boleh diguna pakai. Maklumat dia maklumat yang sama. InsyaAllah, moga-moga kita dapat manfaat. Okey, bagaimana nak dapatkan nota ni? Okey, dalam beberapa grup WhatsApp telah diedarkan nota ini. Juga boleh dapatkan di link Google Drive. Cuma saya minta kalau ada siapa-siapa boleh kongsikan link Google Drive dekat ruangan chat ataupun di ruangan komen di FB. Okey, saya lanjutkan. Okey. Solat fardu ni, kelebihan yang pertama, okey. Siapa yang mengerjakan solat fardu, kelebihan yang pertama, dia telah menunaikan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah yang wajib. Maknanya kalau dia buat solat fardu, dia telah tunaikan perintah, dia telah tunaikan apa yang Allah wajibkan untuk hamba itu lakukan. Yang dalam kelebihan satu ni pun sebenarnya boleh pecah lagi kepada beberapa kelebihan. Maksud saya, kalau kita bincang kelebihan ikut buat apa yang Allah suruh, ada banyak kelebihan lain di dalam dia. Tetapi kita ambil satu yang utama. Kalau kita buat solat subuh, kita tunaikan solat zuhur, solat asar, maghrib dan isyak, kita telah menunaikan titah dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rujuk dalam banyak-banyak ayat Al-Quran yang ada menyebut perintah supaya mengerjakan salat berada dalam surah An-Nisa ayat nombor 103. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqimus shalah. Faqimus shalah." Di sini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Allah mengatakan faqimus shalah. Maknanya apa? Maka dirikanlah kamu semua solat. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah dari Allah. Maknanya kalau kita solat, maka kita telah tunaikan ayat faaqimus solah. Lepas tu Allah menyambung, innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah mengatakan sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang telah diwajibkan pada waktu-waktu yang tertentu bagi orang-orang yang beriman. Maknanya salat kena kerjakan. Tetapi nak kerjakan itu mengikut waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Bukan boleh solat tanpa ikut waktunya. Tapi solat mengikut waktunya. Jadi ini adalah kelebihan yang pertama. Jadi kalau kita nak bertemu dengan Allah nanti di hari akhirat, kita telah ada bekalan
kita menunaikan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam bab solat. Okey, kita tengok ayat lain. Kita tengok dalam suratul Baqarah ayat 238. Allah mengatakan hafizu 'ala salawat. Ni perkataan dia dulu. Ambil yang dia dulu. Allah kata hafizu 'ala salawati wassalati. Dia sambung lagi lah. Okey, kita tengok. Apa makna hafizu 'ala salawati? Allah mengatakan peliharalah solat. Solat di situ maknanya 5 waktu solat. Pelihara maknanya kena kerjakan. Jadi kalau kita kerjakan, bermakna kita telah pelihara solat itu. Seperti mana yang Allah perintah di dalam suratul Al-Baqarah. Okay. Kemudian apa makna salat wusta? Yang ini kita akan ulas nanti pada solat asar dan solat subuh, tajuk selepas 10 kelebihan ini. Okey, kita masuk yang pertama. Okey, jelas yang pertama? Okey, yang kedua. Apa yang kita dapat jika kita mengerjakan solat fardu? Kelebihan yang kedua, hidup kita adalah seperti kehidupan para nabi dan orang-orang yang saleh. Jika kita salat, kita sama macam para nabi. Kita sama macam orang saleh. Kenapa sama? Kerana para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka juga salat. Orang-orang saleh, mereka juga salat. Jadi itu kelebihan yang kedua. Jadi kita tengok beberapa ayat yang menunjukkan bahawa para nabi ini juga mereka salat. Dalam arti kata yang mudahnya, orang-orang terdahulu mereka pun salat. Seperti mana kita pernah belajar kelebihan solat malam. Kan kita pernah bentang tajuk tersebut. Salah satu kelebihan solat malam, ia adalah amalan orang-orang terdahulu. Jadi solat ni dia sangat besar di dalam agama. Setiap rasul mereka buat solat. Yang kita tahu di dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan Nabi yang mengerjakan salat seperti mana Nabi Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Kita boleh lihat dalam surah Ibrahim ayat 40 yang Nabi Allah Ibrahim dia berdoa kepada Allah. Dalam isi kandungan doa Nabi Allah Ibrahim tu dia dikaitkan dengan salat. Maknanya Nabi Allah Ibrahim dia mengerjakan salat. Allah Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Okey, doa ini mari kita fahami dia dengan kita tengok terjemahan. Apa doa Nabi Allah Ibrahim? Dia kata wahai Rabbku, dia kata wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, macam tu jugalah zuriat keturunanku orang yang mengerjakan salat. Jadi kalau kita dalam salah satu permintaan kita kepada Allah setiap hari, doa ini jangan ditinggalkan. Supaya Allah Ta'ala jaga diri kita. Allah Ta'ala juga menjaga anak, cucu dan zuriat kita agar menjadi orang yang mendirikan salat. Kita seronok tengok anak-anak kita salat. Hati kita tenang kita.
sejuk mata memandang kalau tengok cucu kita solat, betul tak? Tapi jangan kita tak solat pula. Maknanya kalau keluarga kita, kalau kita dapat keluarga yang solat, kan, anak solat, cucu-cucu solat, zuriat keturunan kita solat, maka jangan tinggalkan doa ni, minta pada Allah. Jangan sekadar minta rezeki saja pada Allah, tetapi kita juga minta kepada Allah supaya kita orang yang benar-benar mendirikan solat. Minta pada Allah seperti mana permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini bermakna Nabi Allah Ibrahim mengerjakan solat, anak dia juga mengerjakan solat. Jadi kita tengok ayat lain, kita tengok dalam surah yang sama, surah Ibrahim juga, tapi kalau ni doa ni ayat 40. Kita tengok ayat nombor 37, surah Ibrahim. Apa yang Allah Ta'ala menyebut kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Okey, kita sedia maklum, ya, bahawa Nabi Allah Ibrahim dalam salah satu sejarah kehidupan Nabi Allah Ibrahim, beliau pernah meninggalkan isterinya Hajar dan meninggalkan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam di bumi Makkahul Mukarramah. Kita tahu cerita tersebut. Asal usul macam mana boleh ditemui telaga Zamzam, macam mana asal usul adanya ibadat kita kena sa'i antara Safa dan Marwah, kan? Itu semua dikaitkan dengan kisah isteri Nabi Allah Ismail Hajar dan juga anaknya Ismail alaihi salam. Jadi kita tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan doa yang dipinta oleh Nabi Allah Ibrahim di saat dia nak berpisah, di saat dia nak meninggalkan anak dan isterinya di satu tempat yang tidak ada orang. Maka dia mengatakan kepada Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghaira dhi dhar'in indaka baital muharram Rabbana liyuqimus salah. Dekat sini doa Nabi Allah Ibrahim tentang zuriat keturunannya. Apa dia kata? Kita baca doa keseluruhan. Dia kata, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah, yang lembah itu tidak ada tanaman, kemudian diletakkan di sisi rumahmu yang dimuliakan. Wahai Rabb kami, tempatkanlah mereka di situ supaya mereka dapat mendirikan solat. Sebab itu kita sedia maklum tentang sejarah pembinaan Kaabah, bagaimana suburnya bumi Makkahul Mukarramah. Antaranya adalah di antara doa, berkatnya doa Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini bermakna di zaman Nabi Allah Ibrahim pun sudah ada apa? Sudah ada ibadat solat. Okey, kita tengok kisah anak dia Ismail alaihi salam. Kita boleh temui dalam surah Maryam ayat 55. Rupa-rupanya dalam ayat Quran yang kita baca ada cerita tentang nabi-nabi ni solat. Okey, jadi kita tengok ayat 55 surah Maryam. Apa Allah Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Allah Ismail? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Apa yang Allah kata? Dan dia ni Nabi Allah Ismail menyuruh keluarganya mengerjakan salat. Dekat ayat ni saya telah gariskan. Ya'muru ahlahu bis salati. Okey.
Dia tu siapa? Dia itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ismail. Dan dia juga perintah kat keluarga dia, berikanlah zakat. Lepas tu Allah mengatakan Nabi Allah Ismail adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Ini bermakna kalau kita salat, anak-anak kita salat, zuriat kita salat, kita seperti mengikuti kehidupan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita tengok pula kisah Nabi Allah Ishaq dan Nabi Allah Yaqub alaihi wassalam. Nabi Ishaq siapa? Anak Nabi Allah Ibrahim. Nabi Yaqub siapa? Cucu kepada Nabi Allah Ibrahim. Tengok tuan-tuan, bayangkan. Berkat doa Nabi Allah Ibrahim tadi, dekat surah Ibrahim ayat 40 tadi, telah terbukti zuriat keturunannya adalah orang yang mengerjakan solat. Jadi kita tengok Nabi Ishaq dengan Nabi Yaqub. Allah sebut dalam suratul Anbiya ayat 73. Allah mengatakan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Okay, mari kita lihat apakah perintah Allah kepada Nabi Allah Ishaq dan Nabi Allah Yaqub. Allah mengatakan dan kami jadikan mereka. Mereka itu siapa? Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub sebagai apa? Sebagai ketua-ketua yang orang akan ikut. Jadi dalam banyak-banyak pemimpin yang pernah memimpin kaumnya, pemimpin yang baik yang kita boleh contoh adalah Nabi Allah Ishaq dan Nabi Allah Yaqub. Kenapa mereka patut dijadikan sebagai contoh? Kerana mereka memimpin dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka supaya buatlah kebaikan dan mendirikan salat. Dalam banyak-banyak perintah Allah kepada Nabi Allah Ishaq dengan Nabi Allah Yaqub, bukan sekadar buat kebaikan, tetapi kerjakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Okay, kita dapat berapa Nabi dah? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub. Itu semua anak beranak, tok dengan cucu kan. Semua sama sampailah. Nabi Allah Ibrahim, anaknya Ismail, anaknya Ishaq. Anak Ishaq adalah Yaqub. Yaqub adalah cucu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Seronok kan tuan-tuan? Kalau kita boleh jalani hidup kita seperti mana kehidupan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antara ciri-ciri kehidupan para Nabi adalah pada ibadat salat. Maknanya kalau tak salat ni, kalau solat buat main-main, solat tak dititik beratkan, kehidupan kita ni sebenarnya ikut cara siapa? Sedangkan dalam doa kita, yang kita baca dekat suratul Fatihah, yang kita minta Allah bagi kita petunjuk jalan yang lurus, maka jalan yang lurus itu, salah satu manusia yang pernah lalu adalah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik, jadi kalau kita salat kan, kita teringat Nabi Ibrahim, teringat Nabi Ismail, teringat Nabi Ishaq, teringat Nabi Yaqub. Alangkah bahagianya kita kalau kita dapat berteman, kita dapat hidup di alam kubur, di alam akhirat, di dalam syurga, berteman, berkumpulan dengan kalangan para Nabi. Baik, kita terus kepada Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Allah Syuaib dalam surah Hud ayat 87. Secara tak langsung, kita dapat belajar tafsiran ayat.
Okay, surah Hud ayat 87. Apa kata Nabi Allah Syuaib kepada kaumnya, kaum Samud dan Nabi Allah Syuaib? Dia kata, ini adalah ucapan kaum Nabi Allah Syuaib lah kepada Nabi Syuaib. Mereka mengatakan, qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Okay, kita ambil sampai pada ayat ni, sampai hujung ayat lah. Okay, kita tengok apa kata kaum Samud kepada Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Kaum Samud Syuaib bukan Nabi Saleh Samud. Nabi Allah Hud kaum dia kaum Ad. Kalau Nabi Allah Syuaib, tolong ingatkan saya, takut saya tersalah sebut nama kaum. Okay, tak apa. Kaum Nabi Allah Syuaib. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah solat engkau menyuruh engkau agar kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Menunjukkan apa? Hasil daripada solat. Kerana solat tu, dia akan menjauhkan kita daripada perkara mungkar, perkara keji. Jadi disebabkan Madian, kita Ustaz. solat. Kaum Madian. Oh, kaum Madian. Ya, Nabi Allah Syuaib. Jazakillahu khairan. Okey. Nabi Allah Syuaib, di sini secara tak langsung kita mendapati bahawa Nabi Allah Syuaib memerintahkan untuk solat. Jadi kaum dia tak nak solat. Mereka tak nak meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka mereka mengatakan, wahai Syuaib, adakah solat engkau itu menyuruh engkau agar kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Di sini kita dapat belajar tentang rupa-rupanya Nabi Allah Syuaib juga manusia yang mengerjakan ibadat solat. Okey. Mari kita teruskan dengan Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi mussalatu wassalam. Kita boleh jumpa maklumat ini dalam surah Yunus ayat nombor 87. Sesiapa yang ada mengikuti kisah Nabi Musa dan Nabi Allah Harun, dia pernah jumpa ayat ini. Yang ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa dengan Nabi Harun, ya, ketika mana memang Firaun ni dah memang tak boleh nak tegur dah. Kan? Dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Maka mereka memisahkan diri. Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun, dia cari satu tempat, dia cari satu kawasan yang dia dengan orang yang follower dia, yang ikut Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun ni, dia cari satu tempat, dan tempat itu mereka digunakan tempat itu adalah untuk mengerjakan salat. Jadi kita baca ayat dia. Wa auhayna ila Musa wa akhi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta wa ja'alu buyutakum qiblah wa aqimus salah. Dia kata wa aqimus salah. Yang saya gariskan di bawahnya dengan tulisan warna merah. Wa basyiril mu'minin. Allah mengatakan, kami telah mewahyukan kepada Musa dan juga Harun. Allah kata, hendaklah kamu berdua dirikanlah beberapa rumah di Mesir. Allah suruh mereka cari pot. Buat satu rumah, buatlah beberapa rumah. Yang rumah kat situ digunakan untuk apa? Untuk menempatkan kaum kamu. Ini kaum yang mereka beriman dengan Nabi Allah Musa. Ini sejarah buat rumah ni adalah setelah Nabi Allah setelah Firaun dengan pembesar-pembesar dia dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Mereka memang dah memang tertutup pintu hati mereka dah. So mereka buat beberapa rumah di Mesir itu juga, yang Allah mengatakan di rumah tu jadikan sebagai apa? Jadikanlah rumah-rumah kamu sebagai tempat untuk bersolat, sebagai qiblat. Sebagai qiblat ni maknanya tempat untuk solat. Dan dirikanlah solat di dalam rumah-rumah yang telah dibina itu. Dan
sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman. Maknanya Allah bagi tahu, Musa, Harun, kamu berdua, okey, kena bina beberapa rumah. Yang rumah tu nanti dijadikan tempat untuk kau kumpulkan kaum-kaum engkau, pengikut-pengikut engkau. Di rumah itu, jadikan itu sebagai kiblat untuk kamu mendirikan solat di dalam rumah itu. Dalam masa yang sama, kamu bimbinglah mereka. Berilah mereka berita-berita gembira jika mereka terus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dekat sini ada maklumat apa? Rupa-rupanya zaman Nabi Musa, zaman Nabi Harun pun ada mengerjakan ibadat salat. Okay, kita pergi dah dekat terakhir dah. Kita tengok kisah Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam dicatatkan oleh Allah dalam surah Maryam ayat 31. Kita guna ayat Quran saja. Jadi secara langsung kita faham ayat Quran tu. Ini adalah ucapan Nabi Allah Isa ketika Nabi Allah Isa ni dia berada di dalam dukungan ibu dia. Okey, kan kita tahu Nabi Allah Isa kan boleh bercakap ketika dia bayi. Maka ketika dia mempertahankan emak dia Maryam, di antara salah satu yang Nabi Isa dicakap, dia kata waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Okey, apa ucapan Nabi Allah Isa? Yang ini Allah Taala yang menghikayatkan. Allah Taala cerita apa yang berlaku di zaman Nabi Allah Isa ketika dia bercakap ketika dalam keadaan masih lagi bayi. Dia kata dan dia iaitu Allah sentiasa memberkati aku di mana saja aku berada. Sebab tu Nabi Allah Isa ni kalau kat mana pun dia berada, Allah Ta'ala sentiasa akan bagi berkat pada dia. Dan diperintahkan aku mengerjakan salat. Dia kata, diperintahkan aku untuk mengerjakan salat. Dan aku juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat sepanjang hayatku. Jadi dekat sini rupa-rupanya Nabi Allah Isa juga Allah perintah mengerjakan salat. Kenapa Ini juga memberikan jawapan kenapa dalam Islam ni kita tak lari daripada solat. Tuan-tuan, orang yang mati pun kita kena salat tak dia? Ya. Kita ni mati, kita akan disolatkan. Kita mati, betul tak? Dah tak ada apa-apa, nyawa dah tak ada. Tetap dalam Islam mengkaitkan dengan solat. Sebelum dihantar jenazahnya, disolatkan. Kita bayangkan, kita ni ya Allah, dalam Islam ni, dia penuh dengan solat. Dekat. Dalam perang sekalipun, tetap kena buat solat. Kita bayangkan. Dalam perang, sibuk nak berperang, tetap kena solat. Tetap. Kita bermusafir berjuta-juta batu jauhnya, tetap kena solat. Ini menunjukkan ada sesuatu pada solat. Ada sesuatu di dalam ibadat solat sehingga Allah tidak memberi ruang untuk meninggalkan ibadat solat. Tapi kita tak nak cerita dari sudut falsafahnya dan sebagainya, tetapi kita nak kukuhkan dulu apa yang saya dapat kalau saya menunaikan ibadat solat. Kita dapat apa daripada kita buat ibadat solat. Supaya kita nak solat lepas ni dengan kita belajar kelebihan ni, okey, kita belajar kelebihan ni, dia membantu kita kepada nak meningkatkan motivasi kita. Nak kuatkan kita, nak bagi lebih semangat. Rasa seronok nak solat. Kita rasa ada kemanisan nak solat. Kita rasa solat tu kita suka, nak bagi jiwa kita suka, seronok, cinta, maka kita kena belajar tajuk kelebihan-kelebihan. Kerana tajuk kelebihan ini, tajuk yang dia
dapat ialah tajuk kelebihan kan. Jadi dia sebab kita manusia Allah jadikan, memang manusia ini jiwanya memang perlu diberikan semangat. Jadi semangat itu cara dia adalah dengan memberikan kelebihan-kelebihan. Jadi moga-moga kita lepas ini kita suka untuk solat. Tak sabar nak tunggu waktu solat. Sebab apa? Sebab kita teringat Nabi-Nabi dulu. Solat Nabi-Nabi. Kan? Jadi kita pun rasa, wah seronoklah nak solat. Kan? Kita sentiasa tengok jam. Bila nak masuk waktu solat ni? Bila nak waktu masuk solat ni? Kan kita jaga. Kalau kita berjalan jauh mana-mana sekalipun, antara yang kita jaga bukan sekadar duduk fikir nak makan apa. Tetapi yang kita duduk tekan beratkan. Solat dulu macam mana kita nak settle. Kat mana kita nak berhenti. Dah lepas solat tu, lapang. Okey. Jadi kita lihat satu lagi penutup dia. Mari kita tengok kisah Maryam binti Imran. Maryam dia bukan para nabi. Tapi dia di kalangan orang yang salih. Maryam anak kepada Imran. Jadi apa yang Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat nombor 43. Okay, kita lihat Allah mengatakan kepada Maryam, Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warki'i ma'ar raki'in. Allah mengatakan, wahai Maryam, taatlah engkau kepada Tuhan engkau. Sujud dan rukuklah. Allah kata, Maryam, engkau jadilah seorang manusia yang taat kepada Allah. Engkau sujud dan rukuklah. Maknanya apa? Solatlah. Maknanya zaman dulu, solat, sifat dia apa? Ada sujud, ada rukuk. Itulah solat. Okay. Rukuk dan sujud bersama siapa? Bersama orang yang rukuk. Ayat 43 ni, dia menjadi dalil kepada solat itu dikerjakan berjamaah. Sebab tu salah satu dalil nak ajak orang kalau solatlah beramai-ramai, dia guna dalil ni, salah satunya. Sebab dalam ni kan Allah kata, sujud dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Bersama-sama menunjukkan berjamaah. Jadi dekat sini kita dapati bahawasanya Maryam pun Allah perintahkan solat. Rupa-rupanya rahsia keluarga Imran, seperti mana dalam surah Ali Imran, kan? Imran, isteri dia, anak dia Maryam, cucu dia Nabi Allah Isa alaihi salam, semua ahli keluarga yang mengerjakan solat. Jadi kebahagiaan hidup ni pada keluarga ini, ciri-ciri keluarga yang mulia, keluarga yang bahagia, keluarga yang Allah redha adalah di dalamnya, di kalangan ahli itu adalah mendirikan solat. Jadi moga-moga kelebihan yang kedua ini telah memberikan kita satu peringatan, mengukuhkan lagi bahawasanya selama ni mungkin kita jaga diri sendiri saja untuk solat. Tapi kita dah tahu tentang macam mana Nabi Ibrahim doakan untuk zuriat dia juga. Betul tak? Nabi Allah Ismail kan menyuruh ahli keluarganya solat. Ini bermakna dalam salah satu tugasan kita, kalau kita berkeluarga, tugasan utama kita juga adalah kita kena mengingatkan ahli keluarga kita solat. Jangan kita hanya tanya, Kak Long dah makan, kita juga kena tanya, Kak Long dah solat ke belum? Tanya cucu masuk asrama, anak-anak masuk asrama, duduk di jauh, anak kita duduk luar negara. Jadi dia antara soalan yang kita mesti kena tanya. Dan nasihat yang mesti kita titipkan kepada zuriat keturunan kita adalah jangan lupa solat ya nak.
Solat. Kerana itu adalah kunci bahagian yang sangat besar dalam hidup. Okey, kita dapat kelebihan yang kedua. Kita pergi kepada, ada setinggal, maafkan saya tertinggal. Satu lagi dalil kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, macam mana saya boleh terlupa kadang seronok cerita pasal solat ni. Okey, surah Al-Imran ayat nombor 43. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia buat apa dalam hidup dia? Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Allah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah keluargamu, termasuklah umatmu mengerjakan salat. Dan hendaklah engkau bersabar menunaikan perintah itu. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan nak suruh orang salat ni, ya Allah, kena sabar. Gerak sekali, dia tak akan bangun. Kena cakap banyak kali. Biarlah kita dilabel ibu yang suka membebel. Tetapi bebelan kita adalah bebelan yang mengatakan anak solat nak. Kan? Anak-anak tahu. Kan? Supaya mereka ini membesar, mereka teringat. Dalam banyak-banyak yang ibu dia pesan, yang ayah dia pesan, nenek dia pesan, solat. Jadi biarlah kita meninggal dalam keadaan kita meninggalkan amal, kita mengingatkan zuriat keturunan kita tentang ibadat solat. Seperti mana Nabi Allah perintahkan, engkau perintah ahli keluarga kau solat. Dan dalam kau melaksanakan suruh ahli keluarga kau solat, kau kena banyak bersabar. Kenapa dikatakan banyak bersabar? Sebab kalau tuan baca dekat ayat tu, dia ada perkataan wastabir. Dia ada perkataan wastabir. Wastabir ni menunjukkan sabar yang sangat ekstrim. Ya, kadang-kadang ada orang marah. Hari kalau kita marah, sakit telinga dengar kita solat. Ada. Tapi kita sabar, ingat anak kita. Solat. Sabar dalam memerintahkan. Selagi tak menjerit, kadang-kadang betul tak. Selagi tak ketuk pintu tu, tak bangun dia. Jadi kita sabarlah dalam kita memerintahkan ahli keluarga kita solat. Seperti mana Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita teruskan dengan kelebihan yang ketiga. Okey, dapat tuan-tuan? Kelebihan yang kedua jelas. Okey, kita pergi kepada kelebihan yang ketiga. Okey. Kelebihan yang ketiga, apa kita dapat? Maknanya, apa zuriat kita dapat kalau mereka jaga solat mereka? Kan? Ialah kita sendiri sejuk mata memandang tengok anak kita solat, tengok cucu kita solat. Kan? Dalam masa yang sama, orang yang solat tu sendiri, dia dapat apa? Dia dapat jadi orang baik tau. Sebab tu salah satu cara, salah satu tips macam mana nak jadikan orang itu baik, salah satu solusinya adalah pada ibadat solat. Kerana solat itu dia boleh mencegah perbuatan mungkar, dan solat itu secara tidak langsung merupakan bukti kita ingat pada Allah. Sebab kita solat, kita menghadap Allah. Jadi salah satu cara untuk kita ingat pada Allah dalam bentuk perbuatan adalah dengan solat. Allah ingat kita 24 jam tak? Allah Ta'ala tak pernah mengingati hamba dia. Macam mana Allah boleh ingat kita 24 jam? Tu Allah bagi kita nyawa tu. Kita boleh bernafas ni. Allah ingat kita 24 jam. Allah bagi kita bergerak. Allah bagi kita boleh bercakap. Allah bagi kita boleh melihat. 24 jam Allah ingat kat kita. Tetapi Allah minta kita ingat dekat dia beberapa minit je pun. Kan nak sembahyang subuh 2 rakaat, berapa minit je. Allah tak minta lama pun. Dia nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Kan untuk ingat pada dia. Kita berat sangat nak solat. Sedangkan Allah Ta'ala ingat kita tu.
Tak pernah Allah lupakan kita. Tapi kita boleh lupa pada Allah. Teruk tak kita? Kita minta rezeki dekat dia. Kita menumpang di bumi dia. Kita menggunakan semua fasiliti Allah Ta'ala. Baca indera kita. Kan? Jadi, kita ambil laman manfaat. Sekejap tuan-puan, izinkan saya mengecas bateri laptop saya sekejap. Saya guna laptop anak saya. Okay. Okey, tuan-tuan, kita sambung. Okey, kelebihan ketiga. Okey, kelebihan ketiga ni dia tercantum, dia berada pada surah Al-Ankabut ayat nombor 45. Apa yang Allah Ta'ala pesan? Allah mengatakan, kita ambil yang hujung, kita ambil dekat sini. Allah kata, Utslu ma uhiya ilayka minal kitabi wa iqamis salah. Dekat sini Allah Ta'ala menyebutkan, Allah mengatakan apa? Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dekat sini pasal Quran. Kelebihan Al-Quran, kita telah belajar 2 siri. Apa kelebihan kalau baca Quran? Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Dirikanlah salat. Kerjakanlah salat, kata Allah. Selain daripada baca Quran tu, dirikanlah salat. Kenapa dengan salat tu? Allah mengatakan, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Allah mengatakan, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Solat ni, dia boleh bantu kita untuk kita susah nak buat benda yang dosa besar ke, dosa kecil ke. Dia bantu kita. Solat ni dia adalah salah satu solusi kepada macam mana diri kita ni nak jauh daripada perbuatan mungkar dan keji. Tapi kalau orang tanya, kenapa saya tetap juga berubah? Ini kita masuk kepada fasa, kalau kita buat postmortem, okey, mungkin ada sesuatu yang tak kena pada cara kita solat. Sebab Allah janji dalam Quran, solat tu boleh jadikan orang itu baik. Tapi kalau orang tu tak berubah juga, tentu ada sesuatu pada cara dia buat ibadat solat. Mungkin tak betul, mungkin tak sampai kepada tujuan dia. Tapi kita tetap suruh. Lama-lama kan, Allah akan tanamkan hati dia dengan solat. Okey. Lepas tu Allah sambung lagi. Walidhikrullahi akbar. Allah mengatakan, sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar. Maknanya, solat yang kita buat ni adalah salah satu cara untuk kita ingat pada Allah. Betul tak? Orang ingat pada Allah, dia akan solat lah. Sebab dia tahu, kalau pukul 6 pagi, contoh, adalah waktu ingat Allah. Dengan apa? Dengan salat. Sagi masuk zuhur, waktu ingat Allah, salat. Jadi kita gabungkan maklumat ini dalam satu perkara, iaitu kita sebut pada kelebihan yang ketiga. Jadi moga-moga salat. Apa pun nasihat kita kepada zuriat keturunan kita, ahli keluarga kita, benda yang kita kena selalu ingat adalah salat. Anak tu ada masalah, anak tu ada apa-apa, salat. Nanti kalau tuan-tuan nak belajar tajuk solusi menyelesaikan masalah, salah satu tipnya ada pada salat. Kemudian itu kita cerita. Kita fokus dulu tentang salat ni. Dia ada solat. Dia solat main-main ke, dia solat apa anak-anaknya lah, anak-anak kecil kan. Itu kemudian. Tapi paling penting kita kena letak dalam hidup dia, dalam jadual dia mesti kena solat. Okey. Yang keempat kelebihan dia, orang yang solat ni Allah akan wariskan dia syurga Firdaus. Maklumat ini ada dalam suratul Mu'minun ayat 9 sampai ayat nombor 11.
Allah sebut maklumat orang yang layak dapat syurga Firdaus ni siapa? Allah mengatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Allah mengatakan dan mereka yang selalu memelihara solatnya. Ini salah satunya daripada 6. Salah satu daripada 6 sifat orang yang beriman yang dia boleh mewarisi syurga Firdaus adalah orang yang dia jaga solat dia. Lepas tu Allah mengatakan apa? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Allah kata apa? Salah satu daripada orang beriman tu adalah orang yang memelihara solatnya. Mereka, kenapa sebut mereka tu? Mereka tu ramai orang beriman. Salah satunya solat. Allah kata mereka itulah orang yang berhak mewarisi. Mewarisi apa? Yang akan mewarisi syurga Firdaus. Apabila mereka dapat masuk syurga Firdaus, mereka akan kekal di dalam syurga Firdaus. Jadi, kalau cita-cita kita syurga Firdaus, maka realisasikan cita-cita itu adalah dengan menjaga solat fardu kita. Okey, kita pergi kepada kelebihan yang kelima. Okey, tuan-tuan jelas suara saya boleh dengar dengan baik ya? Okay. Jelas Ustaz. Okay, Jelas. Okey. Yang kelima, dalam solat merupakan tempat yang mustajab doa. Solat merupakan salah satu tempat yang sangat mustajab doa. Jadi kalau boleh hafallah doa. Kita dah tamat belajar beberapa belas siri tentang doa-doa dalam Quran. Contoh, boleh amalkan doa dalam hadis Nabi. Kalau boleh hafallah. Ramai orang mungkin ada di kalangan kita yang dia suka berdoa selepas solat. Boleh. Tetapi sayang 1000 kali sayang. Kalau dalam solat, kita tak nak banyakkan berdoa pada Allah. Kenapa? Kerana dalam solat tu sendiri, adanya ruang untuk kita berdoa. Ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 153. Yang Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah mengatakan, wahai sekalian orang yang beriman, minta tolong. Maksudnya, Allah Ta'ala, kalau kau nak minta pertolongan, kalau kau nak minta Allah tolong sesuatu, maka jalannya kena sabar. Dan jalan lain adalah dengan mengerjakan salat. Inilah yang saya sebut tadi. Salah satu solusi untuk menempuh hidup yang penuh dengan cobaan, dugaan, banyak sangat kesulitan-kesulitan dalam hidup, maka salah satunya kena sabar. Sabar tu kita sudah maklum. Tetapi tak cukup dengan sabar. Solat. Hati yang sangat bersedih. Memikirkan masalah dalam hidup. Maka luahkan kesedihan itu di dalam solat. Hanya orang yang biasa buat benda macam ni, dia akan tahu rahsia pada solat. Kan? Nangis dia ketika dia solat. Ingat dengan ujian hidup dia. Dia solat. Sebab Allah suruh dia solat. Ingat tadi kita kata, solat tu adalah salah satu cara ingat pada apa? Ingat pada Allah.
Kita nak minta Allah tolong. Kita nak minta Allah Ta'ala lapangkan urusan kita. Kita nak minta Allah Ta'ala tolong keluarkan kita daripada masalah. Kita nak minta Allah Ta'ala gembirakan kita. Kita nak minta Allah Ta'ala bukakan hati si fulan bin si fulan. Tetapi kita tak nak ingat pada dia. Jadi salah satu jalan kita nak minta tolong pada Allah. Maksudnya, kalau kita dengan manusia kan, kita akan telefon orang tu, kita akan hubungi dia, mungkin kita jumpa dia kan, mengadu masalah, minta bagi petua, tolong kita. Kita dengan Allah Ta'ala ni saluran dia untuk berhubung dengan Allah adalah pada ibadat salat. Jadi kena belajar betul-betul tentang ibadat salat. Kan? Jadi Allah kata minta pertolongan dengan mengerjakan salat. Jadi salah satu cara nak minta tolong pada Allah, siapa dah belajar tentang doa kita dah ajar dah. Okey? Salah satu cara berdoa pada Allah adalah dengan memuji Allah. Sebenarnya kita bertasbih, kita kata subhana rabbiyal azimi. Itu sebenarnya kita doa lah tu. Kita kata subhana rabbiyal a'la. Itu doa tu sebenarnya. Kenapa kita katakan doa? Itu dia panggil doa berbentuk puji-pujian pada Allah. Apatah lagi kalau kita dalam keadaan kita sujud, muka kita ni yang berada di atas, kaki kita di bawah. Tetapi apabila kita solat, kita letakkan muka kita ni di tempat kaki, di tempat kita pijak, kat situ kita solat. Kan? Hinanya kita di hadapan Allah. Tetapi waktu kita sujud, menyembamkan muka kita, hidung kita kena di tempat sujud, kedua lutut kita, kedua kaki kita kan, disitulah merupakan tempat yang mustajab doa dia. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fakasirud du'a. Nabi kata apa dalam sabda Nabi riwayat Muslim? Tempat yang paling hampir antara seorang hamba dengan Tuhan dia ialah ketika dia sujud. Oleh sebab itu, kata Nabi, perbanyakkanlah berdoa. Nabi kata faksiru doa, banyakkan doa. Maknanya kalau kita semayang sorang-sorang kan, sujudlah lama-lama. Hafallah doa, cubalah hafal doa, hafal. Okey? Baca doa, minta dekat Allah. Biar banyakkan doa. Lepas kita baca subhana rabbiyal a'la, kita doa pada Allah. Bayangkan dalam keadaan kita sujud, kan? Doa pada Allah. Sujud dekat sini bukan sujud terakhir. Maknanya bermula daripada sujud kali pertama sampailah habis solat. Jangan limitkan pada sujud terakhir. Mana-mana sujud. Ya Allah, kan dapat kita solat sujud. Allah Ta'ala, ya Allah, banyak kelebihan pada solat. Dalam satu amal solat, ya Allah, ada banyak peluang kita boleh dapat. Sujud. Doa pada Allah. Doalah. Nak minta Allah lapang dada kan. Mudah je hafal doa tu. Saya rasa semua orang boleh hafal. Nak minta Allah lapang dada kan. Menghadapi karenah anak-anak kadang-kadang makin besar, makin bagi dugaan dekat kita. Kan? Sampai kan pernah terfikir, kalau aku kecekik dia kecil-kecil kan senang. Contoh kadang-kadang terfikir. Kadang kita sampai mendalam, masuk benda dalam hati kita, tengok anak kita cakap kasar dengan kita, betul tak? Kan tengok tak dengar kata kita. Kan? Tajam tau kata-kata ni kan. Tapi kita faham tu anak kita. Jadi kita kena buat apa? Doa dalam sujud. Sembahyang doa pada Allah.
Doa minta Allah lapangkan dada supaya dada ni kuat, tabah menghadapi semua perkara-perkara tersebut. Doa mintalah pada Allah. Doa Nabi Allah Musa contohnya kan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Takkan kita tak hafal 3 rangkap tu? Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah dadaku. Boleh ulang banyak kali. Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Doalah banyak kali ulang. Nabi suruh banyakkan doa. Minta Allah bagi rahmat dalam hidup. Bukan susah nak minta doa bagi rahmat. Tengok balik nokta yang kita dah ajar. Yang kita dah bagi tajuk doa-doa dalam Quran tu. Faham? Jadi kena tahu doa yang boleh cover semua. Ada doa yang pendek tapi kita bukan nak ajar pasal doa tu. Tapi kita nak ambil peluang. Kita solat tau. Bukan sekadar kita menunaikan tanggungjawab kelebihan pertama tadi. Tapi dalam solat tu, Allah bagi ada kelebihan lagi. Antaranya adalah doa. Jadi manfaatkan. Baik, kita lanjutkan kepada kelebihan yang ke-6. Okey, solat ni merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Maknanya apa? Solat ni merupakan satu jalan, merupakan satu usaha yang boleh lindung kita daripada azab Allah. Solat adalah satu jalan, satu benteng, satu tembok, satu benda, satu perkara yang boleh halang kita daripada masuk neraka. Ringkasan maklumat tu dekat perkataan taqwa. Taqwa ni adalah sifat takut yang sebab dia takut tu, dia cari satu perkara, dia buat satu perkara yang dia buat tu akan dapat lindung dia daripada kemurkaan Allah. Jadi perkara yang boleh lindung kita daripada kemurkaan Allah adalah salat. Ini Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 15, saya tersilap ayat dia 153 pula. Sebenarnya bukan ayat 153, tolong betulkan. Ayat berapa? Ayat nombor 3. Saya tersalah ni. Saya minta maaf ya. Tolong betulkan. Ya, bukan ayat 153. Ayat nombor 3. Okey? Dapat kan? Okey. Ayat nombor 3 Al-Baqarah. Mula-mula sekali kita baca surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Kita ambil daripada yang hujung tu. Hudalil muttaqin. Allah kata hudalil muttaqin. Dalam kata muttaqin kan? Allah kata Al-Quran ni sebagai apa? Adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Okay, Allah sebut dulu orang yang bertakwa. InsyaAllah nanti kita akan buat kelebihan khusus tajuk kelebihan orang bertakwa. Nanti kita akan buat tajuk tu. Okey. Apa ciri orang bertakwa tu? Allah kata pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah kata pertama, Allah kata apa yang pertama? Orang yang beriman kepada perkara ghaib. Ini nombor 1. Yang kedua apa? Allah sebut orang yang mendirikan salat. Okey, tengok susunan dia. Orang mendirikan salat, lepas tu baru orang yang menafkahkan. Ni tersilap tulis. Menafkahkan sebahagian daripada harta. Ini nombor 3. Cuba kita tengok susunan ni. Sebelum Allah sebut salat, Allah sebut apa dulu pertama? Beriman kepada perkara gaib.
Beriman perkara gaib ni seperti mana beriman tentang Allah, percaya kita tak nampak Allah, tapi Allah wujud. Kita tak nampak syurga, kita tak nampak akhirat lagi, tapi dia wujud. Kita tak nampak malaikat, tapi malaikat wujud. Maknanya, dalam ayat ni, Allah tekankan kita percaya dulu dengan yakin perkara gaib. Lepas tu baru Allah sebut solat. Kenapa? Kenapa susunannya macam tu? Nak menunjukkan bahawa salah satu faktor yang menyebabkan orang akan jaga solat dia adalah apabila dia percaya tentang perkara gaib. Contoh, percaya tak hari kiamat? Percaya tak nanti kiamat tu Allah akan tanya tentang solat? Ya. Jadi apabila kita sudah ada kepercayaan yang jitu, yang kuat tentang perkara gaib, dia akan membantu untuk kita solat. Bermakna yang patut kita mesti belajar dulu adalah tentang beriman kepada perkara gaib. Bukan solat dulu, tapi beriman kepada perkara gaib. Diajar tentang iman. Sebab tu peringkat Mekah, peringkat Nabi di Mekah, Nabi tekankan iman. Bawa dulu. Dalam masa yang sama tu, diajar fiqh tentang solat. Tapi kita duduk push solat. Tapi anak tu iman dia tak kuat. Kepercayaan dia tu kepada kenapa aku kena solat? Dia tak ada kat situ. Sepatutnya anak tu dah tahu dah. Kenapa saya kena solat? Itu yang kita bawa dalil kepada Allah, bawa dalil kepada Rasul, bawa dalil kepada hari kiamat, bawa dalil kepada sekian. Okay, lepas tu solat. Okay, jadi dekat sini kita dapati salah satu daripada ciri orang yang bertakwa ada 3 lah. Kan berdasarkan ayat ni, apa dia? Orang yang beriman kepada perkara gaib, ni ciri dia. Orang yang salat, takwa, orang yang menafkahkan harta dia. Okey. Jelas Okey. Jom kita lanjutkan lagi sikit lagi. Okey. Kita pergi yang ke-7. Okey, kita dapat yang ke-6 faham jelas Kalau perlu diulang, tolong maklumkan. Tolong maklumkan. Okey, yang ke-7. Apa kelebihan kita salat fardu? Tuan-tuan fahamkan yang ni, nanti senang hati kita senang nak faham salat sunat. Kita nak belajar salat sunat tu sebenarnya kalau kita boleh jaga salat fardu kita akan senang tentang salat sunat tu nanti. Senang tu dari sudut kita akan dapati penting salat sunat. Jadi kita kena tahu dulu tentang salat wajib. Jadi yang ke-7, kelebihan dia salat tu adalah cahaya. Salat tu juga dia merupakan bukti. Dan salat tu juga penyelamat kita di hari akhirat. Bukan di hari akhirat saja, termasuklah di dalam kubur lah. Jadi dekat kelebihan nombor 7 ni, kenapa saya masukkan 3 sekali? Allah, saya minta maaf. Saya betul lah, dia dalam 3 sekali. Nanti kita tengok hadis ni. Okey. Solat dia memberikan cahaya dalam hidup kita. Solat adalah bukti kita beriman pada Allah. Bukti kita ingat pada Allah. Dan dia menyelamatkan kita di hari akhirat. Hadis yang pertama dalil kepada solat ni cahaya adalah hadis yang kita sedia maklum, sabda Nabi SAW, was-salatu nurun. Sabda Nabi SAW, solat itu adalah cahaya. Solat ni cahaya. Cahaya terangkan jantung hati kita ni. Manusia ni
kekuatan dia adalah pada jantung hati dia, qalbu dia. Maka qalbu ini dia perlu diberikan cahaya. Bagi dia terang dia, bersinar dia jantung qalbu. Hadis riwayat Muslim. Okey, kita tengok hadis yang kedua. Apa sabda Nabi SAW? Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Ini dalil dia untuk ketiga-tiga maklumat pada kelebihan ketujuh tu dia berada pada hadis ini. Kalau dalam hadis ni dia sebut satu je, solat itu adalah cahaya. Tetapi hadis kedua ni dia gabung tiga-tiga. Apa sabda Nabi SAW yang bermaksud sesiapa yang memeliharanya, iaitu memelihara solatnya, solat itu akan menjadi cahaya kepada dia. Tuan-tuan, salah satu cahaya yang kita sangat perlu adalah ketika kita melintas titian sirat. Jadi salah satu yang akan keluarkan cahaya adalah daripada ibadat solat dia. Lepas tu solat itu adalah bukti. Nabi kata burhanan, bukti. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, tak boleh tidak kena ada bukti. Kita kena tunjukkan bukti. Maka bukti kita beriman ada pada solat. Bukti kita ingat pada Allah ada pada ibadat solat. Nanti kita nak bertemu dengan Allah, untuk buktikan kita ingat Allah, untuk buktikan kita nak cari rahmat Allah, untuk buktikan kita ini hamba yang menunaikan titah dan perintah Allah. Salah satu bukti itu ada pada solat. Macam mana nak tunjukkan bukti tu? Sebab itulah kena mengikuti tentang belajar tentang malaikat. Sebab bukti itu nanti ia dipaparkan dalam buku amal. Okey. Lepas tu ketiga apa? Wa najatan yaumal qiyamah. Keselamatan. Nampak tak? Nabi sebut keselamatan. Saya letak dengan warna pink. Keselamatan. 3. Menjadi bukti dan menjadi cahaya, bukti dan menyelamatkan dia di hari akhirat. Lepas tu lawan kepada siapa yang tak salat, dia tak dapat cahaya, dia tidak selamat di hari akhirat, dan dia juga tidak akan dapat bukti. Dia tidak dapat membuktikan dia tu benar beriman dan sebagainya. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Ibn Hibban. InsyaAllah kita tinggal lagi 3, kita akan habiskan. Yang ke-8, orang yang solat ni, dia successful di hari akhirat nanti. Tadi kita katakan selamat kan? Selamat daripada api neraka. Maka kalau dia selamat dari api neraka, dia dapat apa? Dia berjaya masuk dalam syurga. Tapi bukan berjaya saja, dia dapat keberuntungan. Bermula daripada dia bangkit daripada kubur tu sampai di dalam syurga, dia sangat sukses. Perkara ni Allah Ta'ala sebut, disebut oleh Nabi SAW. Okay, tengok apa kata Nabi. Hadis ni juga nanti kita nak gunakan dekat salat rawatib. Kita ambil, kita cuba kita terjemahnya, kita nak jimat waktu. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya amal-amal yang mula-mula akan dihitung, akan dihisab ke atas seseorang hamba itu adalah salat fardunya. Dekat sinilah menjadi dalil kalau orang tanya, ada orang tu dia baik, dia rajin sedekah, tapi salat dia masalah. Macam mana kita nak jawab? Dia kena salat juga. Sebab Allah bukan nak tengok sedekah dia dulu. Allah nak tengok solat fardu dia dulu.
mula-mula waktu kita nanti tuan-puan di hari akhirat, waktu Allah panggil kita tanpa ada perantaraan antara kita dengan Allah. Allah akan tanya dua sudut. Sudut pertama, kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan manusia. Besar tanggungjawab kita ni tuan-puan nanti nak pergi hari akhirat, betul tak? Kita, hubungan kita dengan Allah pun dah banyak soalan yang Allah akan tanya. Maka di antara perkara yang major, yang besar yang Allah tanya, selain daripada akidah lah, Allah akan tanya tentang ibadat solat kita. Dibuka buku amal, tengok ibadat solat kita. Ibadat solat kita tu bukan tengok waktu kita umur 50, 40. Allah tengok solat kita dari mula-mula kita balik. Mula-mula kita balik dulu, 15 tahun, 13 tahun, mungkin ada orang 12 tahun dah balik. Dia balik saja, Allah akan tengok daripada mula dia balik sampai dia mati. Apa kata Nabi? Sekiranya solatnya sempurna tu bermula daripada balik sampai waktu kita mati tu, kalau solat kita lengkap sempurna, nescaya berbahagia dan beruntunglah dia. Nabi sebut tu. Nabi tak cakap sedekah dulu, Nabi tak cakap haji dulu, Nabi tak cakap kalau hajinya sempurna untunglah dia, Nabi tak cakap dia sempurna untunglah dia. Bukan bermakna jangan tinggalkan yang itu, tetapi yang utamanya salat, kata Nabi. Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata fa in salahat faqad aflah wa anjah. Kalau dia sempurna salat dia, bahagia dia, untung dia, kata Nabi. Ni Allah akan tengok. Sebab dia kata tengok sempurna ni bukan tengok umur kita 40 pun tengok solat, tak. Daripada kita sudah diwajibkan solat. Agak-agak kita tanya diri kita sendiri. Kalaulah hari ini Allah Ta'ala tengok buku amal kita, kita baca buku amal kita, agak-agak solat kita sempurna tak? Tanya diri kita. Daripada umur kita balik tu, cukup tak 5 waktu dia? Saya rasa susah juga untuk kita kata kita sempurna, betul tak? Maknanya kita tak berbahagia, tak beruntunglah kita. Betul tak? Kalau kita baca hadis setakat ni kan, habis. Tapi jangan baca hadis setakat tu. Baca lagi hadis tu, Nabi kata apa? Namun, kata Nabi, jika sebaliknya, dia akan menyesal dan rugilah dia. Maknanya kalau salat dia tak sempurna, nyesal dia, rugi dia. Tapi Allah bagi satu peluang. Jika seseorang itu didapati ada kekurangan daripada sesuatu amalan wajibnya, Allah akan perintah kepada malaikat untuk tengok yang sunat. Nanti kita akan ulas tentang amalan sunat tu. Tapi kita nak tengok dulu yang dalil ni. Maknanya salat fardu ni amalan yang mula-mula. Amal yang mula-mula. Bayangkan kalau kita haji berkali-kali, tapi kalau semayang kita masalah, teruk kita tak nak ubat. Jadi jaga ada elok. Amalan yang mula-mula. Salat. Okey, selesai dekat sini, faham Okey, kita tengok kepada yang ke-9. Kita habiskan juga yang sampai nombor 10. Okey, Allah menghapuskan dosa dan diangkat darjat kita. Ni yang ke-9 ni sebenarnya kita dah baca hadis ni. Kalau kita masih ingat, waktu kita bentangkan tajuk amalan penghapus dosa. Jadi saya tak perlu bacalah hadis ni sebab kita dah pernah buat tajuk amalan penghapus dosa. Salah satu kita masukkan dalam amalan tersebut adalah apa? Adalah solat. Tapi saya ulang secara ringkas saja nombor 9 ni.
Apa sabda Nabi SAW? Nabi kata, banyakkanlah sujud kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana tak ada mana-mana sujud yang kau buat. Maknanya sekali sujud, Allah Ta'ala akan bagi apa dekat dia? Allah akan angkat daripadanya satu darjat. Kita bayangkan. Darjat ni, dia berfungsi tau untuk tingkatkan apa balasan nak bagi pada kita. Contoh, kita berada pada tingkatan yang ke-10. Okey, syurga ni dia makin tinggi, makin baik. Macam kita, kalau kita tengok rumah kondo ke apa kan, tingkat atas sekali ada rumah apa? Atas tu pakai penthouse ni. Contoh kan. Atau kita tengok hotel pun kan, yang atas tinggi sikit, itu yang apa penginapan yang high class. Itu untuk bagi faham lah. Contoh, syurga ni macam tu. Lagi tinggi, lagi baik. Jadi nak tinggi ni, kena angkat dia. Jadi kalau kita duduk, contoh kan, kita duduk ground floor, kita duduk tingkat 1 lah, contohnya. Kan? Ingat kalau kita belajar pada syurga, insyaAllah tuan-tuan, saya mula minggu depan, nanti setiap hari Isnin, petang, kita akan belajar tajuk syurga. Nota dah ada pun. Kita akan belajar. InsyaAllah. Saya sendiri akan sampaikan maklumat tu. Kalau kita duduk tingkat 1, kita kan biasa kan tengok kan, kan kita kadang hotel kan dia pakai kad kan. Kau nak akses naik tingkat lain, kau kena pakai kad. Syurga ni, kalau nak naik tingkat atas, orang bawah tak boleh naik tingkat atas. Tapi orang atas dia boleh turun. Macam mana saya nak naik? Saya tingkat 1, saya nak naik tingkat 2. Jawapan dia adalah pada sujud. Nabi kata apa? Nabi kita tengok baca tadi baik-baik. Nabi kata, ini kerana tiada sujud yang dilakukan kerana Allah. Dengan satu sujud pun kecuali Allah akan angkat darjat engkau satu darjat. Bayangkan. Lagi banyak sujud, dia akan lonjakkan kita lagi naik ke atas. Banyak solat, mungkin kita tingkat 1, nak naik tingkat 10. Disebabkan solat kita tadi tu, kita naik tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, sampailah tingkat paling atas kan. Dengan satu sujud, bayangkan. Maknanya kalau nak lagi naik, kena banyaklah sujud. Okey, yang kedua, dapat menghapuskan daripada satu kesalahan. Tuan-tuan, orang yang buat dosa ni, dia akan jatuhkan darjat kita. Bayangkan contoh, contoh, kita duduk tingkat atas sekali. Contohnya kan. Tingkat atas kita tu kita boleh jatuh ke bawah dengan dosa. Tapi kalau nak naik balik, dengan pahala. Tapi jatuh dengan dosa. Itu contoh nak bagi faham lah. Tak samalah, jauh sekali nak menyamakan apa yang kita faham penginapan kita tadi dengan dalam syurga. Tapi nak bagi faham. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ya Allah, pada satu amal solat je, ya Allah, banyaknya kelebihan kita dapat. Okey, kita pergi kepada yang terakhir lah. Ini tak apa, kita dah pernah baca, jadi saya tak perlu nak ulang balik. Tengok balik pada tajuk amalan penghapus dosa. Okey, kita pergi kepada amalan yang ke-10. Kelebihan ke-10, maafkan saya. Yang ke-10, Allah akan lindung kita daripada neraka saqar. Allah lindung kita daripada neraka saqar. Allah sebut dalam surah Al-Muddathir ayat 42-43. Apa Allah kata? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ketika mana orang masuk neraka saqar kan? Neraka saqar, Allah Ta'ala tanya. Mereka ditanya, kenapa korang boleh masuk neraka saqar ni?
Apa yang korang dah buat? Maka orang yang berdosa tu dijawab apa? Kami dulu tak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan solat. Faham tak? Kita kena faham yang sebaliknya. Maknanya kalau kita solat, kita tak akan masuk neraka sakar. Solat tu jadi petinding daripada neraka sakar. Biarlah sekejap kita berdiri penat, nak berdiri betul tak? Nak ambil uduk lagi, betul tak? Bukan, kita dah solat cantik-cantik dah ni. Kadang-kadang kan nak solat kan, shopping-shopping nak keluar berjalan, alamak masuk solat pula. Ni nak balik lambat lagi ni. Kita teringat neraka sakar, tak apalah. Biarlah berwuduk balik semula kan. Habis tudung-tudung tu kadang basah, kadang apa. Tak apa, tak apa. Kan? Janji kita tak masuk dalam neraka sakar. Ada orang berat tau kadang-kadang nak salat sebab apa? Alah, dah solat cantik-cantik pula, sekejap lagi habis pula tudung lah, basah lah, apalah. Kan? Jangan. Kita belajar kelebihan ni, biarlah kita susah dulu dekat dunia. Supaya kita senang nanti di hari akhirat. Kan? Kadang-kadang nak cari surau. Mana pula surau ni? Kita dah tingkat 5 ni. Betul tak? Tiba-tiba surau pula dekat, payah nak cari. Mana ground floor? Alah, malah je nak cari surau. Jangan. Kita belajar tajuk kelebihan ini, kita teringat orang yang masuk dalam neraka sakar. Kenapa kau masuk neraka sakar? Kerana dulu kami orang yang tidak mengerjakan salat. Okey. Dekat ayat yang berikutnya ni, kalau orang tanya macam mana azab neraka sakar, tengok ayat 26 sampai 29. Allah kata, sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar. Aku akan memasukkan manusia itu ke dalam neraka sakar. Kamu tahu tak neraka sakar itu apa? Sakar tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkan. Ia terus menerus membakar kulit-kulit manusia. Okey. Jelas tuan-tuan? Faham ya? Untuk 10 kelebihan tadi. Alhamdulillah. Kita dah selesai 10 kelebihan solat. Minggu depan kita akan masuk tajuk ni. Keutamaan solat subuh dengan solat asar. Dalam 5 solat tu, solat subuh dengan asar, habis tajuk ni, kita akan masuk sedikit tajuk solat rawatib. InsyaAllah. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Soalan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini? Semoga, Silakan jemaah. Silakan jemaah. Sila jemaah ya, jika ada apa kemusykilan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkaitan dengan soalan yang 2-3 hari lepas ya, yang tentang kita nak baca nak baca Quran dalam solat kan. Okey, dalam solat fardu dibenarkan tidak kita menggunakan stand? Yang maknanya Quran di hadapan. Kemudian sebab kita nak panjangkan kita punya bacaan kan. Kalau dalam dalam solat sunat kita dibenarkan ya. Okey, dalam solat fardu dibenarkan ataupun tidak? Solat sunat dibenarkan kita menggunakan stand, lepas tu letak Quran di hadapan. Sebab kita nak baca panjang kan Ustaz? Okey. Tapi sekarang ni dalam solat fardu dibenarkan ataupun tidak gunakan stand? Sebenarnya Allahu Ta'ala alam, sebab sekejap saya tunjukkan hukum fatwa. Sebab kalau kita guna stand, dia sebenarnya macam ni. Kalau kita kata tak benar, mestilah ada larangan, betul tak? Betul kan? Okey. Di mana larangan tersebut? Okey. Kita tengok dalam fatwa sekejap. Okey, tengok dekat sini saya tunjukkan dalam Irsyad Fatawa ya. Hukum melihat mushaf ketika solat. Okey, hukum melihat mushaf ketika solat maknanya
Sama ada kita pegang ke, kita letak stand ke kan. Okay, kita tengok. Okay, kita baca dekat sini. Okay, kita baca dekat kesimpulan dia. Mudah, kesimpulan ni dia mudah lah. Tengok apa. Sebab nak baca panjang, nanti Puan ambil dekat maklumat ni ya. Tuan boleh baik, baca. Ustaz. Okay, saya letakkan dia punya link dia di dalam ni. Ambil, lepas tu print. Saya letakkan untuk jawab soalan Puan tu. Kita tengok apa perbahasan para ulama dalam bab ni. Dia biasanya dekat kesimpulan tu, Jabatan Mufti dia ada bagikan kesimpulan. Tengok dekat sini. Okey, nampak kat sini jawapan dia, nampak ya? Okey, kesimpulannya adalah kami berpandangan harus untuk membaca Al-Quran dengan melihat mushaf bagi imam dan mereka yang solat bersendirian. Sama ada solat fardu maupun solat sunat, jika dengan melihat mushaf tersebut mampu untuk memanjangkan tempoh berdiri di dalam solat dan membantu menambahkan kekhusyukan di dalam solat. Jawapannya apa? Boleh. Namun begitu, kami berpendapat bahawa yang terbaik adalah membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat mushaf di dalam solat jika tiada keperluan yang mendesak untuk berbuat demikian. Jadi soalan dia bagi tajuk yang bersendirian. Keyword dia, kalau kita solat bersendirian macam mana? Bukan? Jadi kalau soalan Puan tadi dengan alasan kita nak banyakkan baca ayat Quran, betul tak? Ada ayat-ayat yang kita faham ayat dia tapi kita tak hafal. Tapi ayat tu sangat menusuk kalbu kita, betul tak? Boleh menambahkan khusyuk kepada kita. Tapi kita tak hafal ayat tu. Kita hanya boleh baca ayat tu kalau kita melihat mushaf. Maka jawapan hukumnya adalah harus melihat mushaf. Sebab sepatutnya kita kena melihat tempat sujud. Kan? Tetapi sebab kita tak hafal, maknanya kalau kita bersendirian harus. Boleh. Okey Ustaz, itu untuk solat sunat dan solat fardu sekali. Ya. Dua-dua. Ya. Sebab dalam ni sebut sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Sebab tu saya terkejut juga kalau ada perbezaan tu. Sebab dua-dua solat, rukun solat ni sama je. Solat fardu ke solat sunat sama je. Dia tak ada beza apa pun wajib dengan sunat. Jelas ya? Jelas Ustaz. Yalah sebab apa? Sebab ada Ustaz yang menyarankan supaya kita menghatamkan Quran dalam solat Ustaz. Tu yang maknanya kita mula daripada Al-Baqarah ya, kita habiskan khatamkan sampai 30 juzuk dalam solat. Maknanya tu nak tahu sama ada solat fardu dibenarkan ataupun hanya solat sunat saja boleh. Dua-dua. Kalau ikut fatwa ni boleh. Harus bagi imam dan mereka yang solat bersendirian sama ada fardu ataupun solat sunat. Jadi kalau ada mana-mana argument, ada mana kemusykilan, nanti boleh rujuk. Kalau nak tahu dalil yang kata boleh tak boleh tu ada kat sini lah. Panjang ni tapi bagus kalau kita belajar. Dekat sini. Jadi kita ambil pada kesimpulan. Kesimpulan ni kenapa kita baca kesimpulan? Kesimpulan ni adalah nama pun kesimpulan daripada pendapat pertama kata boleh, pendapat kedua kata tak boleh ke, maka dia buat kesimpulan dia. Sebab Jabatan Mufti wilayah ni, kalau zaman zaman Datuk Zulkifli Al-Bakri dulu, mereka memang ramai ustaz-ustaz, ramai researcher. Researcher ni ramai orang yang buat kajian. Jadi rujukannya tu sangat kuat lah. Jadi boleh rujuk dekat sini. Okey, nampak kan? Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Ya. Nampak saya paparkan maklumat tu Okey. Nampak. Okey. Soalan lain adalah bagaimana status solat pesakit yang tidak dapat berwuduk dengan sempurna disebabkan di tangannya terdapat pasta untuk melekatkan jarum. Okey, dia dah sakit. Okey, dia ada rusah dia. Jadi
kita boleh tengok dia punya tajuk dia, anggota wudu ketika sakit. Okey, kita tengok. Okey, macam mana? Okey, ni jawapan dia. Kepada yang bertanya, puan yang bertanya, Puan Mimah. Okey, ini saya kopikan link dia. Kejap ya. Saya kopikan dekat sini. Okey. So saya tunjukkan, nampak tak fatwa ni? Tajuk dia nampak tak? Kaedah wuduk bagi pesakit yang ditampal jarum. Soalan sama dekat ruangan chat tu. Macam mana? Okey. Macam mana kesimpulan dia macam mana? Tengok dekat sini. Dia bukan macam fatwa tadi, dia macam soalan tadi. Okey. Jawapan soalan dia adalah, dia kata, saya menerima rawatan dia dipasang jarum di telapak tangan. Okey, jadi adakah saya boleh menyapu je? Dia tak nak buka, tapi boleh tak dia sapu saja? Maka jawapan dia adalah, dia bergantung kepada boleh tanggal ke tak boleh tanggal. Jadi jawapannya adalah, saudara perlu melihat kepada keadaan tempat yang ditampal. Jika boleh dicabut, tak mendatangkan mudarat, maka hendaklah dicabut, ambil wuduk dulu. Tapi jika tak boleh nak cabut, jarum tersebut, plaster tersebut, apa yang menampal tadi, maka bolehlah disapu air di atas pelekat itu. Jelas bapak faham kan? Faham jadi soalan tadi tu maknanya, kalau plaster tersebut boleh ditanggal, okey, boleh ditampal balik semula, maka kita bolehlah sapu ke tempat anggota wuduk tadi. Tapi kalau tak boleh, akan mendatangkan mudarat lain, maka cukup sapu saja di atas penampal tersebut. Allahu Ta'ala, bagaimana dalam fatwa tadi. Okey, kalau boleh tak semasa sujud kita berdoa dalam hati guna? Dalam hati tak apalah. Tapi kalau lafaz tu, elakkan membaca dalam bahasa yang bukan daripada bahasa Al-Quran. Semasa solat maghrib berjamaah, imam terlupa nak baca Fatihah dengan suara yang kuat. Jadi makmum tertunggu bacaan Fatihah yang membuatkan makmum tak baca Fatihah. Tahu-tahu imam dah rukuk. Jadi perlu ulang semula tak? Okey, jadi soalan ni sebenarnya adalah soalan ditanya. Sebenarnya soalan makmum tu makmum macam ni. Ada imam tu baca perlahan je Fatihah dia. Okey, tetapi makmum pun disebab imam tak baca kuat, dia pun tak baca Fatihah. So macam mana? Jawapan dia, kita kena cari soalan hukum baca Al-Fatihah bagi makmum. Sebenarnya dia ada khilaf. Dia ada khilaf baca Fatihah tu bagi makmum. Bagi solat yang baca kuat lah, panjang juga perbahasan dia. Okey. Sekejap ya. Okey. Ada fatwa negeri Brunei. Okey, jawapan dia begini. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis tu, man salat la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dinamakan salat jika tidak membaca Al-Fatihah. Disebut Ummul Kitab. Dia ada khilaf, dia ada perbezaan pendapat ketika mana dalam solat-solat yang dibaca jahar, yang dibaca kuat. Adakah makmum boleh kena baca juga Fatihah? Contohnya macam kita solat subuh atau kita solat maghrib kan, rakaat pertama kedua baca kuat. Kalau makmum tak nak baca Fatihah, boleh tak? Ini ada perbincangan di kalangan para ulama fiqh di dalam bab tersebut. Tapi kalau kita sembahyang sendiri, memang wajib kita membaca suratul Al-Fatihah. Okey. Okey. Ada soalan ni ditanya, untuk pesakit dialisis masa dia ambil 4 jam, boleh tak jamak solat? Okey, jawapan dia, kalau kita baca dalam Fatwa Al-Qaradawi, okey,
Ingat ya, jama' solat ia berbeza dengan qasar solat. Jama' solat iaitu menghimpunkan dua solat. Tapi dia tak pendekkan. Kita kena beza dulu. Okey, contohnya kita semayang Zuhur 4 rakaat, kita combine sekali dengan semayang Asar 4 rakaat. Jadi semayang tu jadi 8 rakaat. Tu dipanggil jama'. Kalau qasar, kita pendekkan 2 jadi 4. Okey, ingat mudah je. Kalau qasar, pendekkan jumlah rakaat tu, dia tidak boleh diguna pakai melainkan dalam keadaan dia musafir. Tetapi kalau dia tidak bermusafir, seperti mana dia dalam keadaan dialisis, maka dia diharuskan untuk dia menjamakkan solatnya. Tapi dia tak boleh pendekkan solat dia. Jadi kena beza dua. Ada dalam hadis, dia ada dalam hadis riwayat Muslim, ada banyak dalil dia. Hatta disebutkan oleh Al-Qadawi dalam Fatawa Mu'asarah. Hukum jamak solat bukan musafir. Ada. Itu jawapan dia, puan. Jawapannya boleh, puan. Diharuskan. Jawapan dia. Tetapi jangan pula tak ada keperluan jamak. Yang diharuskan jamak tadi itu hanyalah pada ruang-ruang yang ada keperluan yang mendesak. Jadi kita ambil dekat situ lah untuk selamat. Jadi macam dialisis, macam nak exam, kadang-kadang 4 jam, 5 jam. Kadang-kadang macam poli jaga traffic light ke, kan, ataupun nak buat operation, pembedahan kadang lama. Jadi dia boleh guna rukhsah pada menjamakkan solat dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, kita berhenti di sini. Kita pun dah pukul 12.10. Jadi kita jumpa minggu depan ya, insya-Allah. Semoga objektif pengisian fadail amal ini tercapai. Jadi saya minta maaf jika ada kekeliruan pada hebahan dengan apa yang kita sampaikan pada pagi ini. Kalau ada mana-mana kesalahan ya, kesilapan jawapan saya, kalau saya jawab tadi ada jawapan yang lebih tepat, tolong betulkan saya ya. Saya sangat terbuka dan saya sangat berbesar hati kalau kita dapat berkongsi ilmu, berkongsi maklumat. Jadi kita tangguhkan pengisian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.